Waiting. Let's go. Yo. Hi AJ. Ya, hai. Sorry tak Asal tak boleh dengar Sorry tak kalau agak lambat-lambat sikit sebab line. Oh my god, I can't hear you. Dang, jap. Sekejap. Okey, dapat dengar tak? Right. Okay, so sekarang boleh dengar. Alright. Wow. Nervous, bye. Okay, kita dah 2 minit terlebih. Okay, are you ready AJ? Ya. Okay, so if you're ready, I'm ready, and let's go. So I'm gonna start with the intro in 3, 2, 1. Hey everyone, welcome back to Hey Myself podcast. So last few episodes, I think I said to rewind back. So the purpose of this podcast is actually it's titled Hey Myself, which is more onto how we feel about ourselves. Maksudnya macam mana satu pandangan tu, satu topik or discussion kita bagi pendapat based on kita punya opinion, our own self opinion, not based on other people opinion. So that's the purpose of the Master Podcast. And today I'm so excited to introduce you to a special guest. She's a loyal listener on episode 2 of Hey Myself podcast, which is totally awesome. Tak buang masa, aku nak introduce pada korang AJ. So AJ, how are you feeling? Hi. Is it your first time? Being on the podcast? Ya. Yep, Sebab I know. It yeah, sebab dah dapat green light lah dari siapa-siapa, apa-apa lah. Right, it's okay. Nervous is a great thing. Tu sebab apa? Sebab bila kita nervous, which means it means that we care. We care about people. We care about the things that we want to talk about. So AJ, do you mind if I put your username on the comment and pin it down? Do you mind? Boleh, If you don't mind, it's okay. Alright. Boleh. So I want to pin it down. Discussion with AJ. Yeah. Post. Boleh. Saya nak pin. Alright, pin. Alright. So, boleh kita start? Tak lama, terlajak 5 minit. So, okay. AJ, thank you for joining me. So, first of all, before kita start, boleh tak nak minta you introducekan diri you pada audience? So, a little bit intro about you lah. About who you are and what are you doing right now, and a little bit background about you. Background, okay. Hai korang, nama aku Shirley Entik, nama asal lah. I'm from Kuching, Sarawak. Banyak pindah randah lah gara-gara keluarga, especially my dad. My daddy dia seorang askar, so sekarang dia dah pencen. Kita orang macam mana tengah mulakan kehidupan baru sebagai orang awam lah biasanya kan. Sebagai anak askar macam tu je, status bawah askar macam tu. Ya. And sekarang ni tengah last sem kat UiTM Shalam. So harap-harap lah lepas. Takut. Alright, awesome. Okay. Takut. Alright, so okay, so itu a little bit background about you lah. Alright. Yeah. So everyone, that's AJ. So introduction pasal AJ pun dah. So let us start with the discussion tonight.
So apa yang kita nak bincang malam ni? Jujur kan, topik utama lah yang AJ nak bincangkan pasal apa? Dream lah. Sebab sebab masih geram sangat tengok member time bulan lalu lah kalau tak silap. Kesian dia. Serius aku betul-betul kesian kat dia. Sebab dia banyak chat dekat aku. Sorry main aku kau. Dah biasa. Ya, tak apa, it's okay. It's okay, we just friendly here. Okay. Sorry. By the way, bulan lalu dia ada chat. Dia kata dia ada problem dengan keluarga dia. Dia minat sangat dengan muzik lah. Sebab yelah, AJ dulu kan selalu share yang AJ banyak buat aktiviti pergi sana sini untuk untuk handle aktiviti for music semua tu. Semualah pasal muzik. Macam mana nak handle stage, macam mana nak business itu, business ini, macam mana nak handle paperwork semua tu, macam mana nak arrange lagu semua tu. Dia suka sangat tengok status AJ. Sampai tu dia macam nak apply ke UiTM. Dia dah try discuss dengan mak ayah dia, tapi mak ayah dia tak bagi. Gara-gara mak ayah dia macam fikir muzik ni tak ada masa depan semua. Agak kecil hati lah dengar. Kecil hati lah dengar lagu tu. So entahlah, tak tahu macam mana. Sebab tak boleh lah nak hasut dia benda-benda yang macam paksa dia lah untuk lawan mak ayah dia. Tak boleh lah juga. Sebab gantung pada dia lah nak ikut mana. Macam tu. Yelah, kita tak ada hak lah nak ni kacau antara dia dengan keluarga dia macam tu. Gitu je lah. So actually bila parents interfere with our own dream ni susah tau. Actually because they are our own flesh and blood. And yang kedua, dia orang ni macam saya cakap, dia orang ni antara one of our loved ones lah. So that hard when your parents, bila parents tak support ni memang susah gila lah. To me personally memang susah sangat kalau parents tak support. I mean, dia orang punya mentality sekarang ni, I mean, ada je setengah parents yang okay, you want to pursue your dream, yeah, go for it. I don't care, aku support je. But ada most of the parents, dia orang jenis macam tak boleh, you kena study untuk dapat straight A, so you can go to a corporate job 9 to 5 that you really gonna hate in most of your damn life. Lepas tu your life is miserable. So actually kita the parents, your friends parents actually menyekat dia orang anak dia punya happy life tau. To them it's a happy thing. Tapi but your friend, kawan you sendiri yang akan tahu macam mana, apa yang happy buat dia, apa yang tak happy buat dia. Mungkin bagi dia tak succeed in education, mungkin dia tak pass, mungkin dia tak suka dengan education system. What I'm saying is education system, bukannya education tu sendiri. Dia ramai orang salah anggap education and education system. Education is you belajar je apa pun. You boleh belajar dekat sekolah, you boleh belajar through YouTube, online learning apa semua. But education system yang ada exam, yang kena ikut grading system, I totally hate that thing. You know, you nak berjaya dalam hidup, masa depan nak cerah, 4 flat. You nak masa depan cerah, A+. I'm like, what the fuck? Aku tak boleh lah mentality macam tu. Oh my god, your kids have your own dream. So I was like, what? Tak boleh pula. So yang tu je lah aku nak cakap. So macam tak boleh pula. Macam agak susah lah. Ya, lagipun kalau dia dapat pujuk lah mak ayah dia, especially mak dia lah, mak dia paling mak dia paling itulah. Mungkin lelaki sebab yelah, biasanya sifat lelaki kan rasional, betul tak? Yang lelaki je macam dia sokong je. Kalau perempuan dia macam before that, kita bukannya nak being sexist tau. Maksudnya lebih pada lelaki, lebih pada perempuan. Perempuan ni more onto yang ni, lelaki lebih pada dia. No. I mean eventually the person sendiri yang, I mean majority parents nak the best for their kids.
So untuk mengelakkan daripada orang salah faham, aku tak cakap yang mak ni jenis kumbebel, bapak ni jenis macam you musnah lah, lek lah, aku semua. So this is nothing have to do with sexist thing. So this is just possibly just 100% positive vibe. So okay AJ teruskan. Sorry to interrupt you. Oh, tak apa. Apa lagi nak share? Tengok dah lupa dah. Terhilang dah lupa. You cakap yang mak dia halang tu lah. Yang dia punya father okay je. Sebab mak dia, aku ingat lagi mak dia nak dia masuk bahagian politeknik punya bahagian engineer kalau tak silap lah. Sebab mak dia nak sangat masuk, nak anak dia masuk kat bahagian politeknik. Tapi sekarang masih, dia dah kat politeknik sekarang bahagian apa entah yang arkitek, bahagian lukis-lukis tu. Dah lupa dah macam orang panggil. Architecture. Dia So macam far dia architecture. So far dia okey lah dengan tu semua tu. Dia kata maybe ni pilihan okey lah sebab dia macam redha lah dengan pilihan ni mak dia macam tu. Kalau tak silap lah dia kata macam tu kot bulan lalu lah. Benda tu dah lama lah sebenarnya. Sekarang ni dia dah dah habis sem dah. Sem 2 dah sekarang ni. Nak masuk sem 2 dah. Macam tu sekarang ni. Oh ya. So far your friend happy tak? I mean, so at first dia macam god damn it, aku nak pursue pada music, kenapa aku kena masuk architecture? So far dia macam mula-mula redha, macam terpaksa, lama-lama dia macam okay and happy, or dia macam still macam tak boleh belah. So far dia happy lah. Redha tau, awal-awal dia macam redha gila. Dia macam ambil je lah macam tu. Lepas tu lama-lama tu dia macam dah dapat kawan tu. Bila dia dah dengan member dia tu, nampak dia macam dah okay, dah mula accept dengan bidang pilihan mak dia macam tu. Dia pun okay lah, dah happy dah sikit. Bila tengok dia dah banyak tengok status dia dengan member dia banyak out dengan ukur-ukur rumah macam tu lah. Kalau tak silap lah. Dia adalah status dia yang dia dengan member dia satu grup dia ukur rumah panjang kat Melaka kalau tak silap, yang Taman Mini Malaysia itu. Kat situ dia orang tengah buat kerja lah macam tu. So far dia dah okey lah sekarang ni. Dah macam dah mula minat dia tu kat situ. Alright. So Can I leave a little message for your friend right here? Even though dia tak tahulah dia tengok ke tak kan. So maybe I can clip this moment of interview, so I can send it to I can send it to you and you can send it to your friend. Okay, so to AJ's friend, aku nak cakap, maybe sekarang ni you don't know your path. So sekarang ni you just follow your mom's path. You don't know what will you do in your life. So semua orang tak tahu apa yang kita nak buat dekat life. Totally. Sekarang ni aku sambung belajar pun aku tak tahu apa aku nak pursue. Aku just follow aku in business, apa benda aku boleh kerja. So mentality bila business, aku buka business. Macam stress aku. So anything in life you don't know what you gonna do. Apa-apa pun you are more self-aware of yourself. Kau sendiri kena tahu, kau sendiri kena belajar macam mana diri kau nak adapt. So maybe sekarang ni, maybe yang dulu jangan kau macam aku terpaksa ambil architecture. Lepas tu bila kau dah follow architecture punya flow, kau dah dapat member and kau dah dapat macam lebih kurang environment punya positive environment. So maybe you can pursue more onto architecture, or your friends yang positive environment tu, diorang pun still sama in your bidang. Maksudnya still have same interest in music ke, in architecture ke. So maybe dia orang akan bawa you ke flow yang sama, which is music, which is a great thing. So tak kisahlah kalau you nak ambil architecture ke, you nak ambil culinary ke, as long as you believe in yourself, you believe in yourself. Okay, jangan fikir orang lain. You are your number one fan. That's the thing. Kau kena setuju dengan diri kau. Okay, I think that's all. That's the message. So apa-apa pun, if you believe that you are kalau your path is more onto music, just go onto music.
Sebab kau dah ambil architecture, kau dah katakan kau dah grad architecture tapi kau still nak sambung music. It's okay. Boleh. And kalau mom kalau your mom pun cakap yang kau dah grad architecture, kenapa kau nak ambil music? So I'll tell you what, pergi mampus. It's your life, it's your dream. Pergi mampus apa mak you nak cakap. Sebab you dah follow you punya mom punya apa? Punya dreams punya tu, pursue architecture. You dah ambil architecture, you dah grad dah pun. So it's not to follow out your dream. It's your fucking life, bro. So that's it. Sorry for the effort. Alright. Lagipun lagi dia ada peluang lagi kalau dia betul-betul nak masuk muzik lah, andai dia dah graduate dia punya diploma bahagian arkitek dia tu. Lagipun ramai jugalah yang bukan yang tak ambil diploma muzik boleh ambil degree muzik after dah graduate lain-lain course. Banyak lagi. Semua dah jadi artis dah tengok. Macam Luman Faiz dia dulu tak pernah kenal dia lah dulu sebab macam tak ambil tahulah. Sekali first time dia sama kelas dengan aku time dulu, terkejut lah gila. Ramai orang duk serbu dia, aku tak tahu apa-apa dia. Tak tahu dia apa-apa. Sekali aku aku punya member kata macam mana dah lupa dah apa member aku kata tengok sebab member aku ni dia macam bagi maklumat kat aku benda yang aku tak tahu. Member aku ni kata yang dia ni anak manja kepit bawah mak lah macam tu. Sebab yelah banyak media sosial kan dia rapat dengan mak dia. Mak dia je paling nampak lah sekarang ni. Sorry Luman Faiz kalau kau nampak. No, to Luman Faiz, this is just a positive thing. Tak ada kutuk-kutuk apa, just positive flow. So it's okay. Ya first time gila dua jumpa dia depan mata sebab tak tahu dia. Aduh. Sorry Luman. Kalau kau nampak ni sorry. Rasanya tu je kot sebab dah hilang dah idea ni. Okay. Alright. Tu je kot. So boleh aku proceed dengan a few question tak untuk kau? Boleh. Okay, so manakala kita discuss about dream and achievement, so aku nak tanya kat engkau lah. So what does a dream mean to you? Or what does it take to have a dream? So in your opinion lah, Dream macam tak kata lah sebenarnya. Sebab impian ni ibaratkan nak target yang betul tu kita nak capai untuk banggakan mak ayah kita. Yang tu satu. Sebab ialah mak ayah kita dah jaga kita dari kecil, dah spend beribu-ribu duit. Rasanya dah berjuta lah dah spend kat kita sebab termasuk kita dah sambung belajar lagi. Now giliran kita pula untuk pay back kat dia orang macam tu. So tu je lah bagi aku. Impian ni masuk bagi aku lah. Kita punya ni apa yang kita minat, pas dah berjaya kita pay back kat dia orang balik. Bagi apa yang kita dia orang dah luangkan kat kita macam tu. So tu je lah. Ya, payback dengan with our own dream lah. Tak semestinya kita kena follow apa dia orang punya kehendak. Tapi bagi kita it's the miserable. Bagi kita macam kalau kita kerja, kalau kita belajar contoh medik kan. I mean medik is one of the most stressful education thing lah. So memanglah keluar kerja dapat jadi doktor, jadi pakar apa semua kan. But itu bagi diorang. Itu bagi mak ayah diorang. Bukannya bagi diri diorang sendiri. I mean most of the kids they love their parents. I mean siapa je tak sayang mak ayah, betul tak?
Even aku sendiri pun aku memang sayang gila mak ayah aku. Tapi kita terlalu sayang sangat kat dia orang sampai kita sanggup gadaikan kita punya we really sampai kita sanggup sacrifice kita punya happiness untuk buatkan dia orang happy. Actually no, you don't have to sacrifice your own happiness. Just pursue your own dreams and be happy with your life. It's your life. Ramai orang macam aku tak tahu apa hal tuju aku. Gimana pun saya ikut je lah mendapat mak bapak aku kan. Actually just take time to figure out. To me, aku sendiri sekarang ni pun aku pun tak tahu apa yang aku buat dalam life aku. I'm trying to figure out. So maybe in 5 years time or 10 years time I still gonna continue with this kind of thing, creating content. Tapi aku tak tahu, maybe dalam beberapa tahun aku akan quit ke, aku tak tahu. But maybe I think in the future I think that creating content just like a stupid thing. I don't know. Maybe, but I hope not. aku akan terus kekal buat content ni lah. But we are learning. We are in a learning process. We are in a learning phase. Betul. Yes. Alright. So Apa tadi? Teruskan. Sorry to cut you. Lagipun dari masa ke semasa kita macam makin berubah lah, makin lama makin upgrade. Betul. Yeah, we still keep upgrading our own life. Ada satu podcast ni aku dengar from David Goggins. This guy is super mind blowing lah. Dalam satu quote tu paling aku suka, dia cakap, don't judge a person when he was 30 years ago. Let them evolve. People are evolving. So maknanya kita jangan judge orang tu based on kalau orang tu nak berubah, biar je dia berubah. Kalau kita tak mampu nak support dia dari segi macam contoh dia nak berubah, jadi kita cakap bagus aku nak berubah. Kalau kita tak mampu nak support daripada situ, kita jangan spread the hate. We spread the love. Kita cakap kat orang lain, member kita yang isap dadah tu dia nak berubah, jadi kita tolong. The problem is with our society nowadays, yang aku sangat turn off, dia orang bila nampak nak pergi dadah ke, I mean orang yang daripada tak kisahlah jahat macam mana pun dia nak berubah daripada jahat ke baik, bila dia nak berubah, society akan macam kau takkan berubah sampai mampus lah kau akan jadi macam ni. I mean like, no dude, come on. Hati manusia sentiasa berubah-ubah. It's a cliche thing but it's the truth. It's a cliche thing but it's the truth. Biarlah orang nak berubah. Kalau dia nak berubah pada jahat ke baik, baik ke jahat, itu pergi mampus dia. Based on your small act of kindness, tak adalah small. To me, besar jugalah act of kindness. Your act of kindness tu agak besar and mampu mengubah dia. Sebenarnya you pun terlibat dalam benda ni, dalam dia punya storyline. Sebab apa? Sebab you sebab dia he came to you that day. Dia datang kat engkau hari tu, dia minta tolong and you bagi. You know one thing, salah satu quote yang aku masih pegang sekarang ni from Gary V, dia cakap doing the right thing is always the right thing. Like it's a karma thing. Kau buat benda baik akan datang balik dengan kau. Kau buat benda jahat akan datang balik dengan kau. So sekarang ni apa yang benda baik yang datang kat dia, so first you tolong diselesaikan, you bagi you punya allowance, sedikit duit kat dia. So lepas tu dia at the same time dia tak mengharap duit bantuan you je. Dia ambil amount tu untuk dia pursue lagi. Dia macam tengok, oh okay, kalau ada orang yang mampu tolong aku, even seorang, why not aku tolong diri aku sendiri. So dia usaha, dia kerja, dia dapat duit dan campur dengan bantuan daripada you, dia dapat selesaikan dia hutang. And at the same time, tiba-tiba out of the blue, dia hilang. Lepas tu tiba dia datang balik, dia dah kahwin and dia dah masuk Islam. And dapat seorang anak. So, yang the karma thing is, you bahagia. Betul tak? You bahagia bukan maksudnya you bahagia dia apa, you bahagia tengok dia dah berubah, you bahagia tengok dia dah kahwin. So
That is the karma thing. You do the right thing, it's always the right thing. So tak adalah maksudnya you bantu dia dari segi kewangan, you akan dapat balik kewangan. Tak, maksudnya maybe you akan dapat balik, you don't know. Tapi apa yang aku dapat nampak sekarang ni, you nampak dia bahagia, you happy. I mean, it's weird, totally weird. Macam pelik, kenapa dia happy, aku nak happy sekali. But itu adalah karma thing that I said. You do the right thing, it's always the right thing. Lagipun dia tetap juga cousin aku, so aku tumpang happy lah tengok dia. Tapi aku harap dapat jumpa dia sekarang ni sebab dia jauh sangat dari Kuching ke Miri, memang jauh. Sebab dia tinggal kat Miri. Tu yang macam okey lah, tak apalah, maybe kalau ada rezeki dapatlah jumpa dia, tengok anak dia ke, jenguk-jenguk macam tu. Lah cousin sendiri kot. So kepada cousin AJ, you sangat beruntung lah dapat cousin yang macam AJ. I mean, tak semua orang yang sanggup bantu orang yang terlibat dengan benda-benda yang macam ni kan. Tak semua sanggup. Tak semua sanggup. Sebab pemikiran orang society sekarang ni memang aku macam tak boleh lah. Faham. Alright. So, ada apa-apa lagi nak pursue pasal dream? Is there anything else yang you nak tanya kat aku? Apa? Sekejap. Pertanyaan aku kat kau sebenarnya macam mana nak kata? Macam saya tanyalah juga macam mana nak jadi confident bila kita nak present something lah. Macam setiap kali kan kita nak present kan, confirm ada je orang dari orang yang macam dia ni speaking macam pui, faham lah sebab macam tu. Macam mana kita nak jadi confident nak hadap semua tu, sebab lagipun aku pun grammar tak betul jugalah, sebab aku masih macam nak improve lah aku punya English speaking aku juga. Speaking English aku ni. Macam mana nak jadi confident untuk hadap semua tu? So kalau bagi aku lah, in my own way, aku lagi banyak aku rasa aku dah banyak kali ulang dalam podcast yang sebelum-sebelum ni, aku lebih kepada self-talk. Aku lagi suka cakap dengan diri aku sendiri. Tak tahulah bagi orang lain. Sebab to me, sebab aku tak suka bercampur dengan orang yang mentaliti banyak sangat benda yang negatif tau. Sebab aku punya pengalaman, aku banyak dicampakkan dalam golongan yang mentaliti sampah. Macam mentaliti nak best je orang. Aku macam oh my god. So aku ambil keputusan untuk filter orang-orang yang negatif by being with my own thoughts and being with my own self. So daripada situ, aku every single day, you know, the purpose of Hey Myself, aku ada buat satu video yang cakap pasal kenapa aku nak buat Hey Myself ni project. Sebab aku nak bagi tahu kat orang apa aku punya pendapat, apa yang hari-hari aku duk ulang dalam otak aku, dalam aku sebenarnya it's basically before I go to sleep, I have a conversation with myself. Aku akan cakap dengan diri aku sebelum aku tidur. Apa yang aku buat hari ni, apa yang aku boleh buat, benda ni boleh jadi better. So maybe this approach will work for you. Mungkin akan berkesan untuk engkau dan orang lain, mungkin tak. Aku tak cakap okay kau kena follow approach ni 100%, engkau akan confident 100%. No, I don't say that. Everyone is a different perspective, everyone is a different people. So kau boleh macam aku cakap lah, kau sendiri kenal diri kau. Kau boleh cuba approach ni. Kalau approach ni tak berkesan, you figure it out. Kau cuba cara lain. Maybe ada cara lain, I don't know. Aku just boleh bagi cadangan je. And so that's the first thing. Cara nak bagi confident, you cakap je dengan diri you sendiri. Banyak bercakap. I mean, aku tak adalah selalu sangat duduk depan cermin cakap dengan diri aku, tak. Aku mau untuk kalau tengah makan ke kan, tiba-tiba randomly tengah makan tengok movie kan, tiba-tiba aku akan anggap macam ada orang kat sebelah aku. Movie ni best lah. So dia macam randomly. Macam tengah makan ke, tengah buat kerja, tiba-tiba aku tengah main game ke kan. Kadang-kadang
Kadang-kadang tengah main, oh my god, elok, no, dodge, tengah apa, right, jab hook, uppercut semua kan. Macam jadi gila sih. So aku banyak more onto that approach lah. Self-talk, that first, how to be confident. Self-talk, yes, nombor satu. Yang kedua, apa approach aku? Aku rasa my main point is, kalau nak jadi confident, just self-talk. Kalau kau nak approve you punya English, totally aku beritahu kau, my English tak AF. Aku punya English memang kelaut lah, grammar pun. Kau bayangkan, aku punya English punya exam, aku tak pernah dapat A. When I was 15 years old, my English, aku rasa English aku paling teruk. English dengan math, aku sebenarnya teruk gila dalam math. Aku tak suka kira-kira. Problem solving aku memang tak suka. Aku tak suka gila problem solving. Aku macam, kenapa nak kena cari X, kenapa nak kena cari Y. Pergi mampus lah X dengan Y tu kan. Lepas tu, and macam mana aku improve aku punya English, kebanyakannya aku banyak belajar daripada movie. Aku tengok movie and subtitle dia English. Lepas tu, so yang tu yang first, tengok movie and subtitle English. Lepas tu dengar lagu-lagu English. No, lagu ni aku tak cakap yang kau kena dengar lagu language English sahaja. Ada orang tak suka dengar lagu English. So yang sekarang ni aku banyak cara macam mana aku nak improve my English and grammar, aku banyak dengar podcast. So sekarang ni sebab aku bila dengar lagu, aku dah bosan lah asyik duk rotate lagu yang sama je. Aku tak boleh belah. And then I found podcast. Lepas tu aku dengar podcast, banyak benda yang aku boleh terima, banyak benda yang aku boleh dapat. So tak tahulah, bagi setengah orang macam dengar podcast ni macam leceh, macam bosan ke apa kan. But ikut orang, that approach work for me. Might work for you, might not work for you. So you boleh terima je benda ni. You boleh terima je approach ni and you boleh try. You boleh try approach ni. Kalau tak, if it's not working for you, then you figure it out, cara yang lain. Banyak lagi, berjuta lagi cara yang lain. So tak adalah limited pada dua cara ni je. Ada lagi 80 bilion cara lagi yang kau boleh improve you punya English, you boleh improve you punya confidence level. I tell you what, cakap tentang confidence kan, aku jujur cakap dengan kau, aku ni introvert gila, betul tak? I am a super introvert kind of guy. Just a shy guy, you know, being in corner. Malu gila nak cakap dengan orang. And macam mana, salah satu benda yang aku perasan dalam introvert ni, dia orang ni ramai masyarakat label introvert ni sebagai someone yang macam mana nak cakap yang jenis pemalu, yang jenis macam tak berani cakap, jenis macam tak nak bergaul dengan orang. Actually introvert ni, orang-orang introvert ni yang uniknya sebenarnya, dia orang ada satu skill set yang berbeza, yang unik berbanding dengan orang lain. Introverts ni, okay, more onto diri dia orang sendiri. Macam yang bercakap tadi, masyarakat label dia orang sebagai pemalu, tak reti sosial. Dia orang bukannya pemalu atau tak reti sosial. Dia orang nak bercakap, tapi dia orang punya stigma, dia orang punya pemikiran dah set. Oh, mungkin kalau aku cakap dengan orang ni, aku kena macam mana nak cakap? Aku kena bahan ke, kena kutuk ke. So macam mana dia orang nak overcome? Dia orang punya own trait sendiri. So macam aku, I'm an introvert. So macam mana aku nak improve? Aku cakap sorang-sorang. I'm gonna be with my own thoughts. So tapi kan sometimes orang fikir kita ni macam orang gila cakap seorang diri, padahal kita dah improve. Jujur ya, aku mak aku banyak, my mom lah paling kerap nampak aku ni cakap sorang-sorang. Budak ni gila ke apa? Cakap sorang-sorang. Aku macam what?
So lama-lama tu macam okay mak aku nampak aku seksual, tapi lama-lama tu okay mampus. uh, Betul. that's how you improve yourself lah. I mean that works for me. Aku tak cakap akan 100% work for you. Mungkin akan berkesan untuk kau dan orang lain, mungkin tak. So you can try. So I think itulah cara aku macam mana nak bagi confident. Yang so far yang aku dapat ingat lah. Okay, Kristi lihat je nak tengok komen. AJPP berapa list kau letak, kau ajak aku. Tak ada tepung dalam ni, dia kembang sendiri. By the way, yang komen tu cousin I juga. Nama dia Kristi. Kristi. Tak lama lagi nak pindah. Tak lama lagi dia nak pindah kat sini juga. Wah, the gang best lah. Tak boleh menggila sekali. Oh, nak bincang topik pasal apa lagi ni? Diet sangat. Mana? Kita ada lagi 15 minit. So I think sepanjang aku tak sedar tau kita dah almost 1 hour bersembang ni. So aku rasa memang sangat best. Sangat best bersembang dengan kau. So I think we gonna do part 2. So part 2 kita akan bincang topik lain. Maybe kita akan masuk sikit-sikit telit-telit kan. So buat masa sekarang ni aku tak tahu nak cerita pasal apa lagi. Aku pun tak tahu nak tanya apa lagi. So I think kalau kau ada apa-apa soalan lain lagi ke nak tanya kat aku, it's okay, tak kisahlah part apa-apa pun. Part apa-apa lah yang aku nak tanya aku. Okay. Apa? Ada soalan sebenarnya, tapi aku dah lupa. Tak apa, it's okay. Kita ada dalam lebih kurang 14 minit lagi lah. Lama lagi. Boleh fikir tu. Yang tengah tengok ni ada apa-apa soalan tak? Alang-alang sambil-sambil diorang typing soalan apa nak bagi kat kita, sambil tu aku fikirlah apa soalan aku ni yang aku dah lupa tu. Okay. Tahu pasal beatbox tak? Apa? Apa dia? Sekejap. Apa dia Kristi? Muiz from? Si Kristi kan is from mana? So aku daripada Perak, which is Semenanjung. Daripada Perak. My hometown dekat Parit Bunta. So pekan kecil je. So tak adalah pekan yang besar ke, ada mall apa-apa yang megah ke, tak. Just a small pekan biasa je. Okay, soalan dah muncul dah balik. Okay, pasal beatbox. Nak ungkit pasal beatbox sekejap. Okay. Okay, Muiz tahu pasal beatbox kan? Okay. Aku tahu pasal beatbox. Okay. Yang aku nak tanya ni kan, pernah tak Muiz macam kena bully ke, kena ejek ke setiap kali Muiz nak share ilmu pasal beatbox, dan tak kisahlah apa time zaman sekolah ke, time kat tempat awam ke, apa-apa ke macam tu? Ilmu pasal beatbox aku sebenarnya tak ada ilmu langsung pasal beatbox. I mean I know beatbox tu apa benda, tapi cuma tak terlalu mendalam sangat lah minat kepada beatbox. So kalau nak pasal share ilmu tu, kalau nak pasal share ilmu pasal nak kena kutuk semua, I don't know. Aku tak tahu sama ada orang kutuk aku ke tak. Tapi aku rasa ada je orang yang
I think until now aku rasa ada je orang yang kritik aku punya communication way, aku punya content, aku punya benda-benda semua. Macam kita kat Malaysia ramai yang macam kau apa hal speaking tu? Aku mana faham, orang Malaysia tak faham apa benda speaking ni. But to me kalau pasal nak share ilmu, everyone has their own unique kind of Talent apa? Ya betul, dengki. Kristi kata. so Betul. kalau you better communicate dalam English, you guna je lah cara you. You guna je lah your own way. Kenapa nak kena macam pitkan pemikiran you kata macam kalau aku cakap dalam English orang akan kejam. Kalau aku speaking in Mandarin ke orang akan macam kejam. Kau ingat ni China ke? Kau nak speaking bagai mana ni? Tak payah. I mean Macam dia orang kalau kita je. Sekali itulah. Like it's your own content. It's your own thing. Kenapa you nak kena fikir orang punya pendapat kan? To me, orang bagi aku, I think orang maybe akan kutuk aku. Maybe orang akan kutuk cara penyampaian ilmu aku. Tapi I think that's more on my own self-doubt. More onto the voice inside my head. Aku macam bila datang je sound tu kan, bila datang je voice tu, aku macam let low. Sebelum kau masuk otak aku akan halang kau dulu. Aku akan tengok ini voice daripada diorang ataupun ini voice daripada aku punya member-member. Sebenarnya so far sekarang ni aku tak dapat lagi lah negative comment apa semua, tapi aku rasa aku akan dapat in the future, tak lama lagi ke, ataupun aku rasa akan adanya orang akan best kita dalam apa-apa pun kita buat. Kita akan dikecam, kita akan di bash. So kita kena develop mentality pergi mampus apa nak cakap. Sebab to me bagi aku it's my life. It's my own life. Kenapa aku nak peduli pasal orang punya pemikiran? So nanti yang pasal how to develop I don't give a F about mentality people, kita akan bincang dalam topik lain sebab itu salah satu benda yang aku nak bincang juga lah sebenarnya. Sebenarnya aku pun still developing benda tu. So bagi aku macam mana nak develop confidence dalam bagi ilmu tu, you just do it your own way. Lagipun kan makin orang kecam kita, makin kita naik. Ya, betul. Yeah. Betul. Lagi maksudnya aku terkejut tau bila aku sekarang ni banyak dengar konten daripada Gary V. He's the really great guy. Aku tak tahu kalau kau pernah dengar ke pasal Mamat ni kan. I think ramai orang dah pernah dengar. Bila dia cakap yang kalau orang kecam kau punya konten ataupun kalau orang kecam apa saja yang kau buat, maknanya kau buat benda betul. That means you are doing the right thing. Kalau orang duk asyik bagi komen, you are the great, you the best, kau punya konten bagus gila, that means something wrong. Sekarang ni konten aku banyak positif punya komen. I think there's something wrong with my content. Bagi aku lah, bila aku reflect balik dia punya ayat tu kan, aku rasa macam something wrong dengan konten aku. Maybe konten aku terlalu boring, maybe konten aku terlalu macam tak seronok lah bagi orang tengok. So to me, kalau lah in the future kalau ada orang kecam aku punya konten, which means I'm doing the right thing. Tak tahu lah, sebab aku pun macam bila dengar orang aku kena kecam kan, aku sendiri personally aku akan kecil hati tau bila orang kecam aku. Tak kisah apa pun. So aku sekarang ni tengah belajar lah macam mana nak develop rasa tu. Lagipun bila kita kena kecam ni kan, ialah kita banyak sakit hati, rasa macam nak lawan balik. Makin kita yang buruknya makin kita lawan, makin dia orang nak layan. Like makin dia orang nak bash ramai-ramai.
Macam tu. Yang tu makin sedap. Makin buat kita macam mana, makin down, makin lama makin kita susah nak teruskan apa yang kita nak buat. Macam confident kita makin turun macam tu. Ibaratkan macam tu lah. Kalau kita makin layan hater-hater tu lah. Kalau boleh kita biarkan diorang cakaplah apa-apa pun pasal kita teruskan apa yang kita nak buat. Tu je. Sebab gara-gara diorang kita jadi naik. Diorang dapat apa? Dia orang yang kecam dapat apa lah. Dia orang kecam kita punya benda, dia orang tak naik-naik pun. Betul tak? Betul? Sebab kita belajar daripada dia orang punya komen. So dari situ kita grow. So apa yang kau cakap tu aku memang setuju 100% lah. Betul lah apa yang kau cakap. Okay. Siapa ni? Oh, thank you. Siapa ni? Ideal. Yeah. So, ada apa-apa lagi? Soalan dah habis ni. Dah habis. Okay, kita ada lagi lah lebih kurang 5 minit. Yang lain Ya, ada nak share apa-apa ke soalan? Okay. So macam tu je kot. Alright. So kalau tak ada apa-apa, I think kita boleh end awal kot. Kalau tak ada apa-apa lah. Kalau tak ada apa-apa. So Sebelum tamatkan video ni, AJ nak minta maaf lah kalau AJ ada tersalah cakap ke apa ke, ada terkasar bahasa ke apa, AJ minta maaf. So harap korang enjoy dengan video Muiz ni. Jangan lupa subscribe video dia. Video dia memang banyak best gila kat YouTube, serius. Sebab AJ dah tengok video dia, semua video dia. thank you so much. Blushing pula ni. Sebelum kita end, macam mana kau boleh jumpa aku punya IG? I mean sebelum podcast episode 2, I think kita tak pernah follow each other on Instagram. Ya, tak pernah. Aku rasa tapi macam aku macam pelik macam mana someone yang aku tak kenal out of the blue tiba-tiba datang tengok my podcast. Aku macam wow, macam terkejut lah, macam terpersona lah, terharu lah. So I think daripada mana kau jumpa aku punya content, macam yang kau cakap kau go to aku punya YouTube channel, dia macam mana kau boleh jumpa aku punya content? Tak kisah daripada IG ke YouTube ke, nak tahu tak? Sebenarnya macam ni tau. Hari tu nampak IC post status yang dia live. Tu lah status IG. Nak tengoklah live dia macam mana. Then tengok dia off kejap, lepas tu dia IC Iman dia live pula dengan ni Muiz. So kita tengoklah macam best je konten ni. So aku pun nak share lah juga aku punya masalah ke apa ke, kot mana tahu ada tips ke macam tu, share tips ke macam tu. Tujuan main point aku lah kat situ. Dan share tu tak langka pula yang Muiz follow je balik. Lepas tu dapat chat tu rasa macam wow. Lepas dah start kita chat tu, habis chat semua tu, tengoklah sambung tengok stok lah IG Muiz stok. Tengok ada nama YouTube kat situ. So AJ stop balik kat YouTube, tengok wow, banyak juga kat YouTube. Tu yang start subscribe semua, start like. Yang tu semua kat situ. Thank you AJ, thank you so much. Mohon tu aku nak yang macam aku cakap, aku nak bagi appreciation lah dekat my audience. Aku tak cakap followers, aku cakap audience. There's difference between audience and followers. Kalau aku cakap followers, aku macam nak gilakan followers. Kalau aku cakap audience, maknanya aku nak loyalty dia orang. So as the appreciation to my audience, aku akan chat lah, aku akan macam follow back dia orang.
Aku akan share semua apa semua tu. Semua untuk appreciation. So okay, so sekarang soalan aku dah jawab dah. Aku dah tahu dah macam mana. So rupanya daripada my best friend jugalah, daripada Iman IC tu. Oh Iman pun actually aku suka dengan Iman punya mentality. Sebenarnya dia he's my junior. I think aku akan elaborate lama lagi pasal Iman. Kenapa aku suka dia punya personality. So as a conclusion, dia punya personality ni dia menarik sebab dia cakap dia punya personality macam pergi mampus apa orang nak cakap. So dia nak buat content untuk dia, untuk orang, untuk kebaikan orang, bukannya untuk dia jadi famous ke apa. Alright. So manangkan dah nak habis, kita akan I will end this podcast. So AJ, thank you so much